Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey. Semua dengar suara Ustaz jelas tak? Jelas Ustaz, jelas. Jelas no? Okey. Jelas. Baik, sekarang kita akan sambung pada hadis yang seterusnya, hadis yang keempat. Hari itu kita dah baca hadis yang ketiga. Hari ini kita nak masuk hadis yang keempat bertajuk hukum meninggalkan sembahyang ataupun hukum meninggalkan solat. Okay. Hukum meninggalkan solat. Pasal Ustaz kata solat Ustaz, dalam buku tulis sembahyang. Sebab kita diperintahkan untuk solat. Okay, sembahyang boleh sebut sembahyang, tapi dia macam apa? Tak seronok sikit lah sebab sembahyang ni orang India pun sembahyang, betul tak? Kan? Orang agama Hindu pun sembahyang, orang agama Kristian pun sembahyang, dia pun sebut sembahyang juga. Jadi kita nak bezakan sikit, kita sebut solat lah sebab kita diperintahkan untuk apa? Untuk solat 5 waktu sehari semalam. Bermula daripada solat fardu subuh, solat fardu zuhur, solat fardu asar, maghrib dan Isya. Okey, jadi kita semua kena solat 5 waktu sehari semalam. Okey. Jadi di sini kita nak belajar hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang hukum meninggalkan solat. Okey. InsyaAllah Ustaz akan baca hadis. Lagi kita untuk syarah hadis Ustaz nak kau baca lah. Kamu baca syarah hadis Ustaz terang. Okay, InsyaAllah kita akan buat kelas sampai pukul 12.30 saja. 12.30 sebab lagi kamu pukul 1 nak kelas tajwid lah kan. Kamu lagi kelas tajwid dengan Ustaz juga noh. Kamu lagi kelas tajwid dengan Ustaz juga sebab Ustazah Habibah anak dia sakit jadi tak dapat masuk kelas. Jadi Ustaz akan gantilah. Ustaz akan gabung kali kelas kamu dengan kelas 4 Ibn Khaldun. Ustaz ajak tajwid 4 Ibn Khaldun. Kamu tajwid 4 Ibn Sina dengan Ustazah Habibah, betul tak? Lagi Ustaz akan ganti Ustazah Habibah. Okey. Jadi hadis dia ialah hukum meninggalkan sembahyang ataupun hukum meninggalkan solat. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala. Sana. Assalamualaikum. Ya. Aha. Aha. Okey, baik. Okey. Ya. Okey. Ya, sama. Okey, buka muka surat 12 noh, muka surat 12. Muka surat 12. Lupa nak abang muka surat. Muka surat 12 tentang hukum meninggalkan solat. Okey, Ustaz baca hadis dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri taraka as-salah. Rawahu Muslim. Hadis ni riwayat Imam Muslim dan hadis ni merupakan hadis sahih. Hadis ni merupakan hadis yang sahih. Memang betul-betul tepatlah Nabi riwayat hadis ni. Bukan hadis yang lemah ataupun hadis yang kata apa? Palsu dan sebagainya. Okey. Kemudian maksud dia ialah daripada Jabir radhiyallahu anhu. Siapa perawi hadis ni? Perawi hadis ni bernama Jabir. Nama dia Jabir radhiyallahu anhu. Aku mendengar. Jabir ni beritahu dia mendengar. Aku mendengar. Okay. Bagi yang baru masuk, buka muka surat 12. Bagi yang baru masuk, muka surat 12. Okay, maksud hadis ni tadi ni daripada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ni beritahu
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey. Jabir ni dia beritahu dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya di antara perkara ya, di antara perkara yang menghubungkan seorang lelaki dengan syirik. Telefon angkat tangan ni, jangan tekan angkat tangan. Kalau tak ada apa nak tanya, jangan angkat tangan noh. Lagi tunggu Ustaz buka soalan tu. Okey, Ustaz buka soalan nak tanya baru boleh tanya. Dah ni dengar dulu, jangan nak main ni angkat tangan tu. Takut ganggu kelas, takut ganggu kawan kamu. Okey. Jadi Jabir ni beritahu dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkara yang menghubungkan seorang lelaki dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan sembahyang, meninggalkan solat. Di sini lelaki ni, bila sebut lelaki dia termasuk sekali dengan perempuan lah. No? Bila sebut kata lelaki, dia termasuk sekali dengan perempuan. Sebab di sini dia kata, bila seorang lelaki ni meninggalkan solat, dia ni lebih kurang sama macam dia syirik dengan Allah, ataupun dia ni kufur, ataupun dia ni kafir. Pasal apa Nabi sebut lelaki, Ustaz? Kenapa tak sebut perempuan? Awak perempuan kalau tinggal solat, mereka ni bukan syirik ke Ustaz? Mereka ni tak kufur ke? Jadi jawapan dia, perempuan pun kalau tinggal solat, kalau tak solat, perempuan pun dikira sebagai syirik ataupun kafir juga. Sebab bila sebut kata lelaki, dia termasuk sekali dengan perempuan. Rasulullah SAW ataupun ayat Quran, bila mana disebut tentang perkataan lelaki. Okey, dengar jelas no? Okey, bila Al-Quran bila sebut tentang lelaki, dia termasuk sekali untuk perempuan. Contoh Allah perintahkan kepada untuk orang lelaki ni untuk semayang. Jadi termasuknya perempuan juga kena semayang. Tapi kalau satu syariat, satu arahan sebut untuk perempuan saja, maka perempuan saja kena buat, lelaki tak kena buat. Sebab apa? Kalau sebut lelaki, perempuan kena buat. Kalau sebut perempuan, perempuan saja buat Ustaz, lelaki tak kena buat. Sebab lelaki ni dia memimpin kepada perempuan. Lelaki ni dia memimpin kepada perempuan. Kalau lelaki ni mendapat arahan untuk buat, maka orang bawahan dia pun yang dipimpin pun kena ikutlah. Bila lelaki mendapat arahan untuk kata solat, perempuan pun yang di bawah lelaki kenalah solat. Tapi bila mana perintah tu dapat untuk perempuan saja, maka perempuan saja kena buat, lelaki tak kena buat. Jelas? Okey, perempuan pun kalau mana perempuan ni kalau tinggal solat dengan sengaja, bukan sebab dia ni uzur dan sebagainya, bukan sebab dia tak boleh solat, tapi memang dia sengaja tinggal. Dia boleh solat, dia tak uzur, tapi dia tak semayang, dia tak solat, maka dikira juga sebagai syirik. Dosa dia dosa syirik. Nak habaq betapa besarnya dosa kalau tak semayang ni, kan? Nak habaq betapa besarnya dosa semayang, dosa tinggalkan semayang ni, ibarat kita ni syirik kepada Allah. Ibarat kita ni kafir. Ibarat kita ni macam orang kafir. Setengah ulama, ada setengah hadis lain kata, barang sesiapa yang tinggalkan solat, maka dia tu kafir. Kafir mana? Kafir dari segi kafir nikmat. Ada hadis hukum kata kafir nikmat, ada yang kata kafir terus memang macam orang kafir. No? Orang yang syirik. Dosa syirik ni, kan? Dosa syirik ni selagi mana dia tak minta ampun dengan Allah. Nampak betapa besarnya dosa solat ni? Dosa solat ni menyamai dengan dosa syirik kepada Allah. Syirik ni kalau kita syirik kepada Allah, Allah tidak ampunkan dosa syirik. Nampak betapa besarnya dosa syirik ni? Sampai setahap Allah tak akan ampunkan dosa orang yang syirik. Kecuali kalau dia bertaubat balik. Dia taubat nasuha, dia minta ampun dengan Allah, dia masuk Islam balik, barulah Allah ampunkan dosa dia. Kalau dia syirik dengan Allah, dia tak minta ampun, Allah takkan ampunkan dosa dia. Dia minta ampun tapi dia tak bertaubat, dia doa, ya Allah Tuhanku, ampunkan dosa aku, tapi dia syirik. Nah, dia ni syirik. Tapi bila dia doa, ya Allah Tuhanku, ampunkan dosa aku, Allah takkan ampunkan dosa dia. Dia teriak keluar air mata darah sekalipun, dia merayu dengan Allah Ta'ala, kan, dia merayu sungguh-sungguh minta ampun dengan Allah Ta'ala, selagi mana dia tak bertaubat, dia tak masuk Islam balik, Allah takkan ampunkan dosa dia.
Tu betapa besarnya dosa kalau meninggalkan solat. Sama macam dosa syirik kepada Allah. Siapa yang tinggal solat, maka dosa dia tu sama macam syirik kepada Allah. Sama macam syirik kepada Allah. Tahu syirik ni apa dia? Ustaz sebut syirik, tahu ada syirik apa dia? Okey, Firah, apa maksud syirik? Firah, buka mic, jawab apa itu syirik? Kesalahan yang tidak dimaafkan Allah. Apa dia? Apa maksud syirik? Tak jelas Firah, kali lagi. Firas. Senyap dah. Buka mic. Apa maksud syirik? Alfa, tahu syirik siapa dah? Menyekutukan Allah. Syirik tu menyekutukan Allah. Okey, tutup balik. Okey. Apa yang maksudkan menyekutukan Allah ni? Maksudnya kita ni, syirik ni, kita percaya kat benda lain selain daripada Allah. Contoh, dia ni nak kaya, kan? Dia pun pergi cari tempat, kan? Dia pergi jumpa Tok Bomoh. Tok Bomoh kata, kalau hang nak kaya, hang baca sekian-sekian, hang minta kat jin ni bagi hang kaya. Dia pun pergi lah cari tempat, kan? Minta perempuan duk baca jampi, kan? Baca jampi perempuan, minta bagi kaya. Dia minta dekat benda lain selain daripada Allah. Maka itu dikategorikan sebagai syirik. Maknanya dia mengharapkan sesuatu tu dekat benda selain daripada Allah. Kita ni hanya boleh mengharapkan kepada Allah sahaja. Nak kaya, nak senang, doa dekat siapa? Dekat Allah. Jangan kita mengharapkan sesuatu perkara dekat makhluk lain selain daripada Allah. Itu maksud dia mensyirikkan Allah. Iaitu kita mempercayai, kita mengharapkan sesuatu dekat benda selain daripada Allah. Itulah maksud syirik. Dan dosa syirik ini sangat-sangat besar sehingga kan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takkan ampunkan dosa syirik dan juga dosa kafir. Kalau ibarat kita kafir. Ibarat kita ni bukan orang Islam. Kan? Kita ni takkan diampunkan oleh Allah. Begitulah dosa meninggalkan solat. Bukannya kecil, no? Tu baru satu solat. Bayangkan kalau kita tinggal banyak lagi solat. Berapa kali kita syirikkan Allah? Jenah nak minta ampun nanti. Jadi cara dia, kita kena bertaubat, kita minta ampun dengan Allah, kita mengucap balik. Seelaknya kita mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita mengucap balik, kita ambil wudu, kita sembahyang sunat taubat, kita minta ampun dengan Allah. Itulah cara kita nak minta ampun kalau kita ni terbuat dosa yang mensyirikkan Allah ataupun dosa kita meninggalkan solat. Seeloknya kita mengucap balik, ambil sembahyang, solat sunat taubat, lepas tu kita ganti balik solat yang kita tinggal tu. Contoh tinggal solat subuh 10 kali. Kena solat balik solat subuh 10 kali ganti. Tu kan 10 kali. Bayangkan kalau 10 tahun dia tinggal. 10 tahun dia tinggal. Berapa banyak kali solat dia tinggal, nak kena ganti balik. Jenah ganti. Kalau tak ganti boleh Ustaz? Tak boleh. Kena ganti kat mana pun. Kena ganti balik. Sebab solat ni merupakan perintah yang paling utama sekali. Merupakan mukjizat ataupun perintah yang paling besar sekali lah Nabi dapat. Yang paling agung dia dapat ialah solat. Okey. Kita tengok makna kalimah kat bawah tu. Makna kalimah. Okey, kalimah dia ialah ar-rajulu. Apa yang dimaksudkan dengan ar-rajulu tu? Ar-rajulu tu ikut dia perkataan asal dia, maksud dia ialah lelaki. Ar-rajulu ikut tu perkataan lelaki. Okey, makna kalimah di situ dia bagi al-abdu. Maksud abdu ialah hamba. Abdu maksud dia ialah hamba. Okey, bila sebut hamba ni termasuk semua ke dia, tak kira lelaki perempuan. Lelaki ke, perempuan ke, pondan ke, maknyah ke, semua termasuk sebagai hamba Allah. Bila sebut hamba Allah ni, dia wajib solat. Tapi syarat nak solat ni,
Yang penting kali kena Islam. Kalau kita ni bukan Islam, semayanglah sejuta sekali pun, sejuta rakaat sekali pun, Allah tak akan terima. Sebab tu Ustaz bagi sedikit panduan. Kita ni seeloknya sebelum kita solat, ni sedikit konsep Ustaz ni. Seeloknya sebelum kita solat, sebelum kita semayang tu, sebelum kita nak takbir tu, sebelum niat tu, kita digalakkan istighfar dulu. Istighfar 3 kali, lepas tu mengucap kali. Contoh macam ni kan, Ustaz pergi nak semayang ni, Ustaz dah ambil wuduk pun semua, Ustaz diri kat atas dadah. Bila berdiri tu, Ustaz pun istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. 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 Lepas tu Ustaz mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru Ustaz niat. Sebab apa? Sebab kita takut perbuatan kita hari ni, perbuatan kita sebelum tu solat tu, perbuatan yang menyebabkan kita ni syirik kepada Allah. Kita tak tahu kot kita nak melawak dengan kawan kan. Kita melawak kawan, kita cakap tu, benda tu menyebabkan kita syirik ataupun benda yang berdosa. Takut-takut lagi kita sembahyang dalam keadaan kita ni syirik kepada Allah. Ataupun kalau kita sembahyang dalam keadaan kita ni kafir. Kalau sembahyang kita dalam keadaan kafir, maknanya solat kita tak sah. Solat kita tak sah, sebab syarat sah solat yang paling penting sekali kenalah Islam. Islam. Jadi seeloknya sebelum sembahyang istighfar 3 kali, minta ampun dulu, lepas tu mengucap barulah kita niat, lepas tu kita angkat takbir Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab kita takut ada perbuatan kita ataupun perkataan kita yang kita cakap tu menyebabkan kita ni tergolong pada golongan orang yang kafir ataupun syirik. Kita tak tahu, tak sedar kan, tu cakap-cakap melawak, tersilap cakap benda yang menyebabkan kita ni jatuh hukum kafir ataupun cakap benda yang mensyirikkan Allah. Jadi seeloknya sebelum solat kena istighfar dan juga mengucap 2 kalimah syahadah. Faham? Jelas tak? Faham. Okey, ingat lepas ni kalau boleh sebelum semayang tu, sebelum solat, kita kena apa? Istighfar 3 kali, lepas tu mengucap sekali. Sebab nak elokkan takut kita ni sembahyang dalam keadaan kita ni kafir ataupun kita syirik. Kita tak tahu benda kita cakap ni terlepas cakap kan. Biasalah kita ni manusia. Manusia ni tak boleh lari daripada melakukan kesalahan. Tak boleh lari daripada melakukan dosa, termasuk ustaz sendiri. Kan? Jadi kita kenalah sentiasa minta ampun dengan Allah dan sentiasa mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, jelas? Kita tengok syarah hadis. Okey, siapa nak baca syarah hadis peringkat pertama? Cepat-cepat, kita nak buat setengah jam sebab lagi kamu nak masuk kelas tajwid ustaz lah lagi. Okey, Aufa baca. Sebahagian ilmu berpegang kepada muka surat 12 ini tentang sebahagian ulama berpegang kepada hadis ini tentang orang yang meninggalkan sembahyang boleh terjerumus kepada syirik dan kafir. Sebahagian ulama bukan kafur. Kafur makan. Beri penjelasan jika orang yang meninggalkan sembahyang itu mengingkari wajibnya sembahyang, maka dia menjadi kafir. Okey, Haffa, kita tengok dulu. Okey, jadi yang Haffa baca tadi ni, syarah hadis ni, penjelasan tentang hadis ni.
Okey, iaitu ulama ni berpegang. Bila ulama baca hadis ni, dia berpegang bahawasanya bila orang tu meninggalkan solat, bila seseorang tu meninggalkan solat, maka dia ni jatuh hukum kafir dan syirik. Kalau orang tu tinggal solat, maka dia tu seperti orang kafir dan juga seperti orang yang mensyirikkan Allah, orang yang menyekutukan Allah. Maka dosa dia sangat-sangat besar. Macam Ustaz kata tadilah, bila tinggal solat ni, dosa dia sama macam kita ni orang kafir. Maka dosa orang kafir ni, dosa mensyirikkan Allah, dosanya takkan diampunkan. Dosanya takkan diampunkan. Ya Muhammad Asni, ada soalan kau? Tak ada. Tak ada, jangan tangan. Okey, jadi kalau orang tu meninggalkan solat, maka dosanya seperti dia ni kafir kepada Allah. Dosanya seperti dia ni syirik kepada Allah. Dan dosa syirik dan kafir ni dosa yang takkan diampunkan oleh Allah. Kalau orang tu syirik dengan Allah, orang tu kafir dengan Allah, dosanya takkan diampunkan. Begitulah dosa solat. Dosa solat ni takkan diampunkan oleh Allah selagi mana kalau dia tu tak mengucap balik dan minta ampun kepada Allah. Kita ni kalau kita tinggal solat, kena mengucap, minta ampun, ganti balik solat yang kita tinggal tu. Kalau tinggal solat subuh sekali, ganti balik sekali. Kalau tinggal 2 kali, ganti 2 kali. Faham? Nampak betapa besarnya dosa meninggalkan solat. Okey. Seterusnya penggal kedua, siapa baca? Kat tangan. Okey, Alia baca. Pula bagi orang yang bertakwa dan tidak takut kepada Allah SWT. Mereka seolah-olah tidak Meyakini kekuasaan Allah kebesarannya. Sedangkan sembahyang adalah perkara yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali, sama ada waktu lihat atau sakit. Okey, baik. Terima kasih. Okey, untuk maklik Alia. Okey. Syirik pula bagi orang yang lalai dan tidak takut kepada Allah. Mereka seolah-olah tidak meyakini kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Okey. Apakah faktor berlakunya syirik kepada Allah? Bila mana orang tu tak yakin dengan Allah. Bila dia tak yakin dengan Allah, dia minta dekat benda selain daripada Allah. Dia minta dekat jin, dekat syaitan, minta bagi handsome lah, bagi kaya lah. Kan? Dia minta dekat Tok Bomo. Sebab apa? Sebab dia tak yakin dengan Allah. Dia percaya dekat benda lain selain daripada Allah. Sebab itulah berlakunya syirik. Sebab dia tak yakin dengan Allah. Sedangkan Allah ni lah yang berkuasa. Nak apa pun minta dekat Allah. Kadang-kadang bila kita doa tu, kita doa tapi Allah tak bagi. Pasal apa? Sebab mungkin dosa kita. Mungkin dosa kita ni banyak yang menyebabkan menghalangnya Allah makbulkan dosa kita. Jadi kalau nak Allah makbulkan dosa kita, kita kena minta ampun dulu ke Allah. Minta ampun dulu ke Allah. Taubat dulu, barulah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita dan Allah terima doa kita. Kadang-kadang bukan sebab Allah ni dia tak makbulkan, tapi Allah mungkin nak tengok kita ni sabar tak sabar. Allah tengok kita ni sabar tak sabar. Allah bagi lambat sikit. Kita doa, contoh doa bagi dapat beg baru. Contoh nak beg baru. Lepas tu doa, ya Allah Tuhan aku, bagilah aku dapat beg baru. Tengok setahun tak dapat beg lagi. Sebab apa? Sebab mungkin Allah nak tengok kita ni sabar tak sabar. Kalau kita sabar, insya-Allah Allah akan bagi. Kadang-kadang Allah ni nak bagi sesuatu, Allah akan uji kita dulu. Allah ni dia macam tu. Kadang-kadang Allah ni nak bagi sesuatu, Allah nak uji iman kita dulu. Tengok hang ni iman kuat tak? Sabar ke tak? Kalau sabar, insya-Allah aku bagi. Kalau tak sabar, mungkin Allah tak bagi. Okey.
Dan sembahyang ni juga, solatnya juga ialah perkara yang wajib kita buat, tak kira sakit ke, sihat ke, kena solat. Walaupun sakit pun kena solat. Sampai tahap lumpuh, kita ni lumpuh, tangan tak boleh bergerak, badan tak boleh bergerak, kaki tak boleh bergerak, pun kena solat. Solat macam mana Ustaz? Sampai tahap solat guna isyarat mata. Solat guna isyarat mata. Contoh kalau berdiri tegak, buka mata luar. Bila rokok, mata tutup sikit. Bila sujud, mata rapat. Itu contoh dia. Guna isyarat mata. Faham? Sampai tahap tu, sakit, lumpuh, tak boleh bergerak satu badan pun, tetap kena solat. Habis tu Ustaz, macam mana nak ambil wuduk Ustaz? Sembahyang nak kena ambil wuduk. Tangan tak boleh gerak tak ambil wuduk, minta tolong alim ambil wuduk. Tangan tak boleh gerak, minta tolong mak kita ambil wuduk kita. Tolong basuh kaki kita, basuh muka, basuh tangan. Tolong minta tolong orang lain untuk ambil wuduk dekat kita. Sampai tu wajibnya solat. Tak kira sakit ke apa ke, tetap kena solat. Tetap kena solat. Sebab solat ni wajib. Okey. Seterusnya, peringkat seterusnya, siapa baca? Laki pula. Perempuan 2 orang dah baca, laki pula baca. Siapa baca? Angkat tangan. Kah, siapa baca? Angkat tangan. Laki. Kah? Perempuan berani baca, takkan laki tak berani baca. Pondan apa? Kah? Kah laki takkan tak baca. Angkat tangan. Siapa baca? Angkat tangan. Ish, ada laki ke tak hari ni? Kah? Nak angkat tangan rela baca ataupun nak Ustaz sebut nama hari? Ustaz pilih. Syafi baca, Syafi. Syafi baca. Syafi. Buku saya baca kat mana? Baca peringkat seterusnya, sembahyang mesti dikerjakan. Peringkat ketiga, syarah hadis. Buku saya tak tahu kat mana kan? Apa dia? Buku saya tak tahu. Buku tak tahu tak mana? Ya Allah, ngaji tak ada buku ni. Ada. Tak apa, bagi ni. Apa nama? Siapa lagi dah? Firas baca, Firas. Firas baca. Firas Haidar. Baca peringkat ketiga. Kat mana? Muka surat 13. Peringkat ketiga. Sembahyang mesti. Tutup kamera. Tutup kamera. Yang bukan. Sembahyang itu Sembahyang boleh. Sembahyang mesti. Sembahyang mesti dikerjakan sempurna. Allah Ta'ala memberi keringanan kepada orang sakit dan tidak berupaya untuk menunaikan sebahagian Sembahyang. dengan sempurna mengikut kemampuan pesakit. Umat Islam tidak ada alasan untuk meninggalkan solat. Okey, baik. Terima kasih, Firah. Okey. Jadi, sembahyang ni, kan Ustaz tadi kita wajib kena buat. Tak kira lah sakit ke, kena buat. Kena sembahyang. Tapi,
sembahyang kena ikut kemampuan diri. Kalau tak mampu sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Tak mampu sembahyang duduk, sembahyang baring. Tak mampu sembahyang baring, sembahyang pakai isyarat mata. Diikut kemampuan kita. Bukan kata sakit pun kena sembahyang diri, tak. Sakit kalau tak mampu berdiri, sembahyang duduk. Tak mampu sembahyang duduk, sembahyang tidur. Tak mampu sembahyang tidur, sembahyang pakai isyarat mata. Yang penting kena sembah. Kalau mata buta, Kalau mata buta, kalau mata buta, sembahyang ni ikut pakai hati. Kita cuma bayangkan cara-cara solat ikut hati kita. Kita ingat hati kita, okey, contoh aku nak solat 2 rakaat. Dalam hati kita bayang aku tengah diri, lepas tu baca Fatihah, lepas baca Fatihah aku rokok, aku sujud, itu bayang dalam hati. Lepas tu kena sembah sembahyang. Tapi kalau mata buta badan boleh bergerak, sembahyang je biasalah. Kalau mata buta, mata bata je buta tapi badan boleh bergerak, mulut boleh cakap. Sembahyang macam biasalah. Kan? Sembahyang macam biasa, sembahyang berdiri, Allahu Akbar, cuma mata buta. Baca Fatihah macam biasa. Tapi dah lah buta. Lumpuh pula, tangan tak boleh bergerak, kaki tak boleh bergerak. Badan tak boleh gerak. Semua tak boleh gerak. Lepas tu bisu pula. Lepas tu bisu pula. Kan? Bisu pula. Jadi, dia kena bayangkan dalam hati dia saja. Tapi kalau orang tu dah lah lumpuh. Kan? Dah lah lumpuh. Mata buta. Mulut bisu, tak cakap. Telinga pekak. Kena sembahyang. Kena sembahyang juga. Kecuali kalau dia ni memang dia kecil. Dia lahir-lahir tu tak boleh bergerak dah. Dia lahir-lahir tu memang tak boleh bergerak. Kan? Tak boleh bergerak. Tak ada hati. Semua orang ada hati. Tapi bayangkan kalau dia ni lahir-lahir, mata buta, telinga pekak. Badan boleh bergerak. Mata buta, telinga pekak. Lahir-lahir memang macam tu dah. Dia kena sembahyang. Tak kena sembahyang. Sebab apa? Sebab dia tak tahu cara sembahyang macam mana. Orang cerita kat dia tak ingat. Orang tunjuk kat dia cara sembahyang, dia tak nampak. Jadi dia memang tak boleh sembahyang. Sebab dia tak tahu nak sembahyang macam mana. Sebab telinga pekak. Orang cakap cerita kat dia pun dia tak dengar. Orang tunjuk depan dia cara sembahyang pun dia tak nampak sebab buta. Jadi dia tak boleh sembahyang. Dia tak tahu cara nak sembahyang. Jadi orang macam tu tak apalah. Sebab memang dia dari kecil dia lahir buta, dia pekak. Tak boleh nak ajak. Ajak pun dia tak tahu. Sebab mata buta, telinga tak dengar. Macam tu tak apalah. Muka surat 12 cik. Muka surat 12. 13 dah. Muka surat 13 dah. Okey, itu solat ni. Tapi melainkan kalau dia lahir sempurna, lahir elok. Dia lahir elok, dia tahu dah cara sembahyang pun semua macam mana. Lepas tu dia accident. Bila accident, mata buta, telinga pekak, mulut bisu. Badan tak boleh gerak. Kan? Badan tak boleh gerak, lumpuh semua. Tetap juga kena solat. Macam mana? Bayangkan dalam hati. Nak ambil wuduk je nak? Ambil wuduk pula kena orang yang tolong ambilkan. Tapi selalunya kalau dah mata buta, mata tak nampak, telinga pekak, badan tak boleh gerak, orang ingat mati. Kan? Panggil pun tak boleh nak bersorong kan? Panggil tak boleh sorong. Sebab apa? Sebab bisu. Lepas tu kalau panggil pun dia tak dengar. Kita tolak badan dia pun dia tak rasa apa dah sebab dia lumpuh. Cerita dia itu orang mati. Mata terpejam, telinga tak dengar apa dah. Kan badan tak boleh gerak. Orang panggil pun tak dengar apa, maknanya orang mati dah. Kan orang mati lah. Orang mati telinga pekak, tak dengar dah panggil pun. Mata tutup dah rapat. Mati dah, tak nampak apa dah. Lepas tu badan keras, tak boleh gerak. Maknanya orang tu dah mati. Okey. Baik. Jadi untuk rasa-rasa syarah hadis kita baca setakat situ dulu. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Ada lagi syarah hadis dalam 2 perenggan.